Maknanya. Lepas tu kenapa tak tukar kereta? Zuhur, saya ni nak hidup zuhur. Itu bukan zuhur, itu kedekut. Tu. Padahal kereta baru boleh tukar. Jangan salah faham. Zuhur tidak ada kaitan luar dengan dalam. Apa ni kereta besar tak ada kaitan. Amak ada kereta kecil ke kereta besar naik basikal tu tak ada kena dengan zuhur. Zuhur ni membahaskan tentang hati. Zuhur ini nak tanya kamu, hati kamu ingat akhirat tak? Kalau hati kamu ingat akhirat, belilah kenderaan banyak mana pun tak apa. Tidak ada apa. Ada seorang ulama di Saudi, saya tak ingat dah nama Habib apa tak ingat. Kereta dia kat 10 buah. Tapi dia seorang ulama. Tujuan apa je beli kereta 10 buah? Banyak kereta dia. Tujuan dia apa? Bila hari Jumaat, kereta dia bergerak belakang, ambil orang jalan kaki pergi masjid. Ambil orang jalan kaki pergi masjid. Habis orang. Jadi kereta dia bergerak, berkhidmat sama. Dia sengaja membeli kereta 10 buah. Jadi kalau dia mau gitu, beli 20 buah. Kalau nak buat gitu pelajar pondok kita pun ramai lagi pondok lain. Mari atau tu ambil sekarang mai je. Adakah orang yang ada 10 buah kenderaan itu tidak zuhud? Zuhud lah dia. Sebab apa? Sebab hati dia ni ingat kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang orang anggap ustaz ni pakai kereta besar, estima tak zuhud dah bagus. Ada, bukan masalah tu, masalah hati tu. Hati ingat Allah Ta'ala dah. Hati ingat kepada akhirat dah. Kalau hati tu ingat ke akhirat, tak apalah kamu kehidupan dunia. Lalu ulama kata sunat bagi kamu. Kamu nak meninggalkan yang halal itu sunat dalam keadaan boleh. Dan kalau kamu bimbang, halal itu memang halal. Tapi kalau kamu ambil boleh melalaikan kamu. Maka hendaklah kamu meninggalkan yang halal tadi. Bimbang takut bila kita ambil melampaui batas sampai melalaikan kita kepada akhirat. Maka hukum dia yang haram wajib kita berzuhud. Yang perkara yang haram itu memanglah kita wajib kita berzuhud, yakni meninggalkan dia, tidak meletakkan di dalam hati. Perkara itu perkara yang boleh melalaikan kita kepada mengingati akhirat. Ini perkara yang haram itu wajib kita berzuhud. Maka yang halal sunat, kemudian semua sunat, kemudian di tempat haram ini bagi orang yang hal dia mustaqim taat. Taatnya menempati bangkai yang lewat, bangkai yang kotor. Bagi perkara yang haram ini, bagi orang yang mustaqim hatinya, orang yang istiqamah hati dia, dia melihat perkara yang halal ini seperti bangkai. Tapi tidak bermakna mengharamkan benda yang halal, tidak. Kalau kita kata benda ni haram padahal halal, kita tak boleh, itu berdosa hukum dia. Dia menganggap ataupun merasakan seperti benda itu seperti bangkai. Dia tidak mahu. Siapa cerita saya seorang, dia kata ada seorang yang soleh, raja tu panggil dia mengajar. Dia kata boleh, kalau tuanku nak panggil saya mengajar boleh, dengan satu syarat, jangan bagi duit 1 sen pun. Saya tidak mahu duit daripada raja. Lalu orang tanya dia, kenapa kamu tidak ambil? Padahal benda itu halal, kamu mengajar raja. Dia kata, aku bimbang di antara duit raja itu ada duit rakyat. Ada duit rakyat. Tapi bila dia tanya halal tak? Halal. Dia tidak mengharamkan benda yang halal. Tetapi dia tidak mahu, dia takut. Dia tidak takut. Macam kita cerita siapa? Abu Zar dalam satu majlis, dia berceramah, lalu menangis orang. Kerana dia bercakap bukan dengan lidah, dia bercakap dengan hati. Bila bercakap dengan hati ada nur masuk dalam hati. Yang ulama mengatakan al-ilmu nurun yakzifuhu Allahu fi qulubi. Ilmu adalah cahaya yang dicampakkan ke dalam hati-hati manusia. Itulah ilmu. Ilmu apabila bercakap, cahaya masuk dalam hati, menyebabkan orang insaf, menyebabkan orang sedar, menyebabkan orang menangis. Itu bermakna ilmu yang ada di dalam hati orang-orang yang bercahaya kepada Allah. Jadi akhir sekali dia dengar kuliah daripada Abu Zar, Muawiyah menangis. Lalu Muawiyah memberi harta yang banyak kepadanya. Lalu dia mengambil harta tadi kesemuanya sekali. Dia tidak tolak. Tetapi hartanya diinfakkan bagi pada Allah Subhanahu, pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang hati dia dah tetap dengan Allah, yang istiqamah, dia melihat sebarang dunia itu seperti bangkai. Melihat dunia itu seperti bangkai. Maka dia kata di sini menempati bangkai, tiada mencapai mereka itu. Kerana silaan. Menempati bangkai yang lewat, bangkai yang kotor, tiada mendahului atasnya. Ibaratnya dia tidak mendahului dunia tadi. Dia tidak kejar, mendahului tadi tidak mengejar dunia.
Kerana dunia itu dia lihat seperti bangkai sahaja. Bangkai sahaja. Maknanya seperti melihat perkara yang kotor dunia tadi. Jadi tak dahului. Dia tidak mendahului. Melainkan tak kala darurat saja. Bangkai boleh tak kita makan? Tidak boleh makan. Kecuali jadi darurat saja. Orang yang masuk dalam hutan tidak ada makanan. Masuk dalam hutan tak ada makanan. 3 hari mati. Orang macam saya. Orang besar-besar tubuh 5 hari. 7 hari mati. Orang guru macam saya dia 3-4 hari je KO. Mati. Jadi nak beritahu kalau dia tak makan membawa kepada mati dia. Lalulah melintahlah khinzir seekor. Dia pun bunuh khinzir tadi. Sembelih khinzir tadi. Sembelih juga. Sembelih khinzir. Lalu dia pun makan. Makan tadi sekadar nak hidup je. Kalau dia tak makan mati dia. Maka itu dalam keadaan darurat. Apa hukum dia makan khinzir tadi? Harus, boleh. Bahkan ulama kata wajib untuk menyelamatkan nyawa dia. Dan boleh, tidak berdosa dia makan khinzir. Tetapi ad-daruratu tuqaddiru biqadariha. Darurat hendaklah mengikut kadar dia saja. Kadar saja. Kadar saja. Itulah dia yang dikatakan darurat. Maka dia kata melainkan tak kala darurat dengan kadar darurat dengan kadar darurat dengan kadar menolakkan darurat juga. Mudarat saja. Kadar menolakkan mudarat. Dia hanya makan sekadar untuk hidup saja. Dia tak boleh makan kenyang-kenyang. Dah molek khinzir ke kenyang-kenyang sampai sedawa. Dah boleh, mana boleh. Dia tengok khinzir ni, kalau dia khinzir tu dia pun bunuh khinzir. Ini darurat dia boleh makan sekadar kenyang saja. Biqadariya, kadar dia, kadar nak hidup saja. Dia tak boleh buat BBQ dah boleh. Malam tu dia panggang pula, Allah masuk repah pula. Tu tak boleh. Kerana kadar dia saja. Maka orang-orang sufi melihat dunia ini seperti bangkai. Kalau dia ambil dunia sekadar perlu saja. Sekadar perlu saja. Dia ambil dunia. Ini dia orang yang memahami benar-benar kehidupan dunia. Maka dia kata di sini, dan ada pun zuhud pada yang halal itu. Zuhud pada yang halal itu sesungguhnya adalah ia menepati orang abdal, menepati wali abdal, wali-wali Allah. Ada nama wali macam-macam. Wali kutub ada. Wali kutub ni wali yang dia berhubung dengan Allah. Allah Ta'ala turun rezeki melalui dia. Wakil kepada orang lain. Dia wali kutub. Dan di tangan dia inilah hidup bangkitnya Islam di tangan dia. Ini dipanggil wali kutub. Ada juga wali abdal. Wali abdal ni wali yang sentiasa ditukar ganti. Orang ni mati, ganti orang ni pula. Ganti orang ni. Kalau wali tu ada 13 orang, 13 orang. Mati orang ni, ganti orang ni pula. Jadi menepati wali. Wali ini tidak semestinya ada karamah. Ada orang nak karamah aja jadi wali. Nak jadi wali tujuannya nak jadi karamah. Nak jadi karamah. Tak semestinya. Wali-wali ini kalau dia dapat karamah pun dia boleh terhijab dengan Allah. Terhijab dengan Allah Ta'ala. Jadi nak beritahu menepati wali abdal kalau dia boleh meninggalkan benda yang halal. Okey, baik, contohnya saya orang kaya, contoh je. Saya boleh nak beli Mercedes 3 buah, boleh? Saya boleh nak beli kereta Ferrari ke pun boleh. Nak beli kereta mahal pun boleh. 500 juta pun saya boleh buat keluar piti. Contoh je. Maknanya saya ni kaya raya. Tapi saya tambah, saya nak pakai Toyota GL saja. Ataupun saya nak pakai Nissan Sunny saja untuk senang saja. Ataupun saya nak pakai kereta Estima buruk saja. Ataupun kereta biasa nak pakai kereta Wira saja. Dalam keadaan tu saya nak beli kereta mewah-mewah boleh. Tapi saya pakai kereta biasa saja. Biasa saja. Itu nak mengambil sekadar yang perlu saja. Sekadar yang perlu saja. Dan yang lebihnya saya infak fisabilillah. Saya duk fikir kalau saya pakai kereta mewah dengan kereta biasa pun siapa juga apa yang saya nak. Jadi kalau saya beli kereta mewah sampai 300,000 sebagai contoh, saya beli kereta ni 30,000. Jadi lebih lagi daripada 300,000 ni, lebih kurang dalam 270,000. 270,000 ni saya bayar infak ke Madrasah Al-Hidayah. Contohnya saya beri kepada madrasah, saya beri kepada pondok-pondok. Saya pakai sekadar yang perlu saja. Ini dia wali Allah Ta'ala. Dia ni menepati wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekadar yang perlu saja diambil dan harta yang lebih diinfakkan pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita tengok. Adalah pada mereka itu yang halalnya dengan mendapati bangkai. Bagi mereka yang halal itu ibarat bangkai. Kalau diambil sekadar perlu saja.
Tak pakai kereta tak boleh juga. Nak dakwah macam mana? Pakailah kereta. Tapi pakai kereta apa benda? Pakai kereta hop-hop-hop, pakai kereta kecek pun pada ada. Kalau dia rasa macam tu. Tapi kalau dia nak ambil yang halal tu tak ada masalah. Tapi kalau dia sampai kepada satu peringkat, dia tu nak ambil yang halal. Dan yang lebih-lebih tu ibarat dia boleh membinasakan dia. Ataupun benda yang tambah bagi dia. Kerana dia melihat seperti bangkai yang busuk, bangkai yang buruk. Maka itulah dia orang yang menepati kadar wali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiada mencapai mereka itu daripadanya, dia tidak ambil. Tidak ambil daripadanya, melainkan kadar yang sedikit. Ambil yang sedikit saja. Pada padang mana-mana yang perlu pakai yang tu saja. Itulah dia orang yang dapat, orang yang tidak tertipu daya dengan kehidupan duniawi. Kita jangan tertipu daya dengan kehidupan duniawi. Kerana kehidupan duniawi ini kehidupan yang membinasakan kita. Kerana dunia ini akan kita tinggalkan. Satu hari nanti kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita kerja sangat banyak-banyak tu, yang banyak-banyak itu akan memberati kita di negeri akhirat. Kita pergi dekat Rata Panjang, kita beli barang, banyak-banyak beli barang-barang. Orang lain boleh lepas dah dekat custom, kita tak lepas, banyak nak dia check pada kita. Sebab apa? Check banyak beli barang. Jadi susah kita nak balik. Ada pun tak beli barang banyak, pergi jalan saja Rata Panjang. Beli baju selah je, lepas gitu je, custom tak check mana. Maka demikianlah kita. Kaki kita akan datang di hadapan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan melihat amalan-amalan kita. Dan ramai manusia yang tertipu daya dengan kehidupan dunia. Sedangkan dia buat rumah besar-besar, rumah apa 2-3 juta rumah sebagai contoh. Padahal dia duduk lama mananya. Habis kuat 20 tahun, 30 tahun saja dia tinggal saja. Dia tinggal. Macam saya cerita dahulu. Saya cerita dulu. Tak apa ulang. Kita pergi ulang setiap kali tak apa. Saya ulang. Contohnya macam mana? Ada seorang tu dia ni berniaga. Dia buat mi goreng. Berniaga daripada kedai kecil. Kemudian maju kedai, jadi kedai dia semakin besar. Masa kedai kecil sembahyang 5 waktu tidak ditinggalkan. Tutup awal-awal, pergi masjid surah belajar, alhamdulillah. Kemudian semakin lama semakin tinggal, kuliah pun tinggal, pengajian ilmu pun makin tinggal. Tapi sembahyang tidak ditinggalkan. Tapi perniagaan semakin besar. Sehingga perniagaan dia maju. Maka bila perniagaan maju, biasanya yang maju Allah Taala uji dekat waktu nak sembahyang tu maju. Masa itulah yang maju, masa ketika tu lalu dia uji oleh Allah Ta'ala. Maka bila dia nak semayang maghrib saja, orang kata dah, dia orang apa dah, saya mi goreng 5 buku, saya 2 buku, saya 3 buku, 2 buku 2 buku nampak dah 5 riyal masa goreng. Dah kira dah masa tu dah nampak dah, kau maju lalu dia kata nanti sekejap nanti lepas pada kita semayang. Lalu semayang maghrib dah lewat dah. Semayang maghrib lewat. Dulu semayang awal dah jadi lewat. Akhir sekali semakin maju. Goreng. Sampai masuk waktu Isyak. Tinggal semayang maghrib. Isyak masih lagi semayang. Tetapi maghrib diqadhakannya. Qadha semayang dalam keadaan sengaja tinggal, berdosa besar. Tinggal semayang dalam keadaan sengaja tinggal. Tapi kalau tinggal semayang sabit tertidur. Itu tidak mengapa. Tetapi kalau lah tertidur tak sembahyang subuh tapi tidur pukul 5 mana sabar itu berdosa juga. Berdosa. Jadi nak beritahu akhir sekali tinggallah maghrib. Lepas daripada tinggal maghrib, lepas pada tu perniagaan semakin besar, makin maju. Akhir sekali tinggal waktu Isyak. Sebelum nak tinggal sembahyang Isyak lewat. Dah orang baru habis pukul 12 baru habis, pukul 11 baru habis, pukul 12 dok kemar kat pukul 1 sembahyang Isyak. Allahu akbar. Jamak takdim dengan jamak takhir dengan maghrib tadi. Mana sembahyanglah bila dia sembahyang. Akhir sekali kadang-kadang lewat jadi tak sembahyang. Akhir kali tinggal 2 waktu. Daripada tinggal 1 waktu jadi 2 waktu. Perniagaan semakin maju, rumah pun semakin besar, kenderaan pun makin bertambah. Tapi walaupun rumah besar, tak duduk mana rumah, duduk kedai banyak. Kenderaan besar saja, tak naik mana, jangan-jangan sekali je naik. Pakai kenderaan awak nega tu, hak buruk tu. Akhir sekali rumah semakin besar, kenderaan semakin banyak, akhir sekali perniagaan semakin besar. Akhir sekali simpanan pun semakin banyak sampai masa Allah Taala cabut nyawa dia. Apa yang berlaku? Mana rumah besar ditinggalkan dia. Mana kenderaan banyak diambil oleh anak-anak dia. Mana isteri kahwin baru.
Mana rumah baru? Rumah baru didiami oleh orang lain. Mana kita? Kita tinggal amalan. Mana amalan kita? Amalan kita amalan yang buruk kerana meninggalkan sembahyang, kerana mengejar harta. Harta inilah yang menipu daya kita. Harta itu menipu daya kita. Maka tidak dapat tidak. Jangan kita tertipu dengan kehidupan dunia. Jangan disebabkan dunia kita tidak ada masa nak buat amal ibadat. Wala tulhikum amwalukum wa auladikum. Jangan kamu terpedaya dengan kehidupan dunia. Jangan kamu tertipu daya dengan harta benda dan juga anak pinak kamu. Yaumala yanfa'u malun wala banun. Hari itu hari yang tidak ada manfaat langsung, harta benda dan juga anak pinak. Tak ada manfaat. Tidak ada anak manfaat. Dan anak pinak ketika itu yauma yafiru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Lari belaka. Anak lari, ayah lari, suami lari, isteri lari. Suami kata ni saya takkan awak dah kenal. Tak ada, saya dah kenal tak apa. Lari. Kenapa? Kerana hari itu sibuk dengan amalan masing-masing. Masa tu baru kata celaka sungguh dunia menipu daya aku. Celaka sungguh marah kepada dunia. Sabit dunia inilah yang meninggalkan aku. Lalu mereka mengatakan waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'i. Kalau aku duduk atas ke dunia dahulu, aku mendengar dan aku berfikir. Ingat, orang masuk neraka sebab apa? Dua perkara. Yang pertama, nasma'u, tidak mahu dengar. Orang masuk neraka kerana tidak mahu dengar. Dengar juga kuskul hatahidil pagahid. Itu je dengar. Saya tak erti nak cakap orang lain. Itu je saya erti. Jadi yang pertama tidak mahu mendengar. Yang kedua au naqilu, tidak mahu memikirkan. Kalau dia berfikir, dia pasti akan beramal. Dengan arti kata dia tidak beramal, akhir sekali binasa dia. Maka tidak dapat tidak. Kita minta pada Allah, selamatkanlah kita di dunia ini. Jangan kita dilalaikan dengan kehidupan dunia. Dan kita nak mati dalam keadaan Allah Ta'ala meradai kita. Maka orang-orang sufi melihat dunia ini seperti bangkai. Dia tidak terpedaya. Dia tengok orang biasa.